Salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu panas hari ini apabila SPRM mengarahkan siasatan terhadap dana kerajaan sebanyak 92.5 bilion yang didakwa diselewengkan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi apa yang kita dengar ini seolah-olah 92.5 ni macam 92 ringgit 50 sen. Sebenarnya 92.5 bilion ini sangat banyak ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana 1 bilion itu bersamaan dengan 1,000 juta. Bayangkan 92 bilion. Kalau kita boleh selewengkan 1 bilion, kita sudah boleh mendanai satu komponen parti yang besar seperti Perikatan Nasional, seperti Barisan Nasional, seperti Pakatan Harapan, kerana 1,000 juta. Bayangkan 1 juta kita dah boleh mendanai satu parlimen tau. Jadi kalau di Malaysia ni ada 225 ataupun 220 parlimen, sudah boleh kita danai dengan jumlah yang itu. So itu yang saya lihat. Jadi apa yang berlaku ni apabila hari ini kita tengok Perikatan Nasional, terutamanya pemimpin-pemimpin utamanya seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, barisan-barisan kanan yang lain serta pemimpin PAS, mereka cuba untuk menidakkan bahawa berlakunya penyelewengan. Tetapi kalau kita lihat apabila Pakatan Harapan bersama dengan kerajaan yang ada hari ini, iaitu Kerajaan Perpaduan terbentuk, maka isu 600 bilion itu timbul. Akhirnya kita lihat banyak pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni menggelabah, menggelupur, terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana kita tahu waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin asyik lockdown, dan kita tahu banyak tender yang dibuat tanpa kita lihat dikatakan sebagai open tender, yang mana banyak projek yang tidak dilakukan dengan tender tahu. Jadi apabila perkara ini berlaku, rakyat rasa bahawa berlaku satu penyelewengan, walaupun kita tidak lakukan, kerana melibatkan berbilion-bilion ni. Jadi contohnya waktu Covid, rakyat rasa susah, sedangkan duit yang dikeluarkan, duit KWSP pun duit rakyat sendiri, simpanan pun simpanan rakyat sendiri. Tetapi daripada kerajaan, apabila kita lihat bakul-bakul bantuan pun banyak yang tidak sampai kepada sepatutnya, iaitu contohnya harga 100 tetapi sampai ke rakyat 60-50. Itu mungkin birokrasi ada di situ, tetapi kita lihat juga pembaziran yang lain. Contohnya pembelian vaksin, yang mana itu amat dipertikaikan rakyat waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kita kenapa begitu lambat membeli vaksin, sedangkan negara lain sudah pun selesai dalam isu mereka mendapatkan vaksin pertama itu, mereka sudah boleh agihkan. Tetapi di Malaysia kita kalah dengan Indonesia. Kita dah pun ke tahap yang serius apabila kematian itu sudah pun mencecah 30 lebih ribu. Dan kita baru saja waktu itu tidak sampai 10% pun orang yang dapat vaksin. Jadi ini adalah satu kegagalan yang total, yang mana kita tengok daripada apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat, kita juga mengalami masalah, iaitu apabila rakyat mengangkat bendera putih. Itu adalah satu-satunya jalan waktu itu. Tapi hari ini kalau kita lihat kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu dia mengambil alih kerajaan, menggunakan kuasa pintu belakang, menyogok ahli-ahli parlimen untuk bersama dalam menubuhkan kerajaan Melayu Islam konon-kononnya. Tetapi kita lihat begitu besarnya jemaah menteri. Apabila jemaah menteri utama itu kita ada, bermaksud kita akan ada timbalan. Jadi bayangkan semua orang ada jawatan, sehingga kan duta khas bertaraf menteri juga dibuat. Kita lihat GLC diisi oleh barisan-barisan pemimpin yang pada saya tidak layak. Ini adalah satu yang merugikan kita. Sambil waktu dia membuat kerugian besar kepada negara, membuat onar pada saya kepada pimpinan negara yang sepatutnya beliau membuatkan Malaysia ini lebih baik supaya rakyat itu senang. Beliau juga mengatakan bahawa tidak nak bersama dengan pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang rasuah ni.
Tetapi kita lihat dia mengambil parti yang kalah waktu itu. Kita lihat parti Barisan Nasional umpamanya, parti PAS hingga hari ini bersama. Ini adalah satu penipuan yang pada saya dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada rakyat. Yang mana apabila beliau menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional itu, dia tidak menguntungkan pun kepada rakyat. Yang akhirnya kita lihat yang nak disiasat ini 92.5 bilion ini. Jika betul Tan Sri Muhyiddin Yassin tak melakukan kesilapan, tidak berlaku penyelewengan kali ini, maka selamat. Tapi apa yang saya lihat di sini, kalau kita lihat kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya rasa beliau amat takut. Dengan jelas sekali kita boleh lihat, kerana mungkin berlaku sedikit ketirisan di dalam pentadbiran beliau. Dan jika berlaku perkara ini, maka mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang yang kedua sebagai bekas Perdana Menteri, akan ke penjara. Kita tahu, kita sebagai rakyat ni memang amat benci dengan ahli politik yang begitu rakus ni untuk mencuri duit negara. Kita lihat daripada apa yang kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni buat. Waktu itu beliau membuat bermacam-macam pinjaman, sehingga kan duit kuan pun kita guna untuk membeli vaksin tu. Tetapi akhirnya kita tetap lambat juga. Dan sehingga apabila beliau berhenti menjadi Perdana Menteri, kerajaan yang diganti pula waktu itu tidak juga menjalankan siasatan, kerana mereka juga terikat dengan perjanjian di antara mereka. Seperti mana yang kita lihat apabila ada bocornya, yang mana apabila penyerahan kuasa di antara Perdana Menteri yang ke-8 dan yang ke-9, kita boleh tahu bahawa ada perjanjian di antara mereka apabila benda itu bocor kepada rakyat. Ini adalah satu yang pada saya amat tidak baik. Hari ini dia bertegas untuk nak mengambil alih tampuk kepimpinan adalah untuk mempertahankan kuasa, kerana dia takut mungkin akan ke penjara. Begitu juga Presiden PAS itu sendiri, kerana mereka telah pun melakukan satu kesalahan dalam kerajaan hari ini. Jika kita lihat hari ini, apabila SPRM mengarahkan untuk menyiasat duit 92.5 bilion ini bukan satu perkara yang sikit. Bayangkan kalau 10 bilion yang sudah disonglap daripada 92 ni, tidak begitu banyak kah? 2 bilion saja dah 2.000 juta tau. Jadi 2.000 juta itu sudah cukup untuk mendanai politik. Sebab itu kalau kita tengok begitu mewah sekali. Jadi perkara-perkara ini sudah pun menjadi permainan daripada kementerian-kementerian ataupun orang-orang politik ini. Dan cara ini untuk mereka asyik nak mencuri duit. Jadi duit-duit ini adalah duit rakyat. Duit yang boleh menyebabkan pembangunan itu tidak berganjak ataupun lembab disebabkan oleh perangai-perangai pemimpin utama kita. Jadi apa yang kita lihat hari ini, baiklah juga Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak dapat menjadi Perdana Menteri. Dan kita tahu barisan-barisan kepimpinan yang ada dalam partinya pun bukannya bagus sangat, tidak mempunyai kualiti. Bayangkan kalau Perikatan Nasional memerintah negara ini, mana ada kualiti. Yang berpengalaman mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Yang lain-lain tu Menteri PAS itu tak ada pengalaman. Yang mana mereka hanya menunggu untuk makan gaji buta saja. Jadi itu pada saya ada hikmah lah. Dan kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin tak bersalah dalam isu 92.5 bilion ni, kenapa nak takut? Tapi kita lihat bayang-bayang itu sudah mulai jelas. Dan saya harap Tan Sri Muhyiddin Yassin tidaklah menjadi orang kedua duduk dalam penjara selepas ini kerana satu kesilapan ataupun ketirisan berlaku yang mana melibatkan isu rasuah. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.